Okey semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Salam hari Selasa kepada semua guru-guru yang mengikuti kami secara langsung siri webinar bengkel Google Classroom untuk guru sains. Dan pada hari ini kami bawakan pembentang kita iaitu Cikgu Nursiah binti Abu Bakar dari SK Bandar Kota Tinggi Johor. Dan pada hari ini seperti kebiasaannya, anda akan bersama dengan saya iaitu Cikgu Nurul yang akan menemani anda selaku moderator sepanjang siri ini berlangsung. Okey, baik. Untuk itu, sementara kita bermula, para penonton boleh menulis nama dan lokasi keberadaan di ruangan chat ini, dan juga jika ada sebarang persoalan, para penonton juga boleh ajukan dengan menulis soalan di ruangan chat ini, dan saya akan mengusulkan ataupun memberikan kepada pembentang kita di akhir sesi nanti. Okey, baik. Sebelum kita bermula, ingin saya maklumkan bahawa bengkel aplikasi digital ini merupakan anjuran bersama Sektor Pembelajaran USTP PPD Kota Tinggi Johor dengan kerjasama KTGFE Team dan Tim E-Didik Malaysia, dan penyertaan adalah terbuka untuk semua warga guru. Jadi jom kita sama-sama sebarluaskan portal link ini supaya ramai-ramai lagi dapat manfaat dalam siri perkongsian ini. Dan sebelum itu juga saya ingin mengalu-alukan kedatangan wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor, wakil daripada PPD Kota Tinggi, terutamanya kepada Encik Jaafar bin Atan, penolong pengawal di Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Kota Tinggi Johor. Okey, saya rasa tanpa saya lengahkan masa, saya terus mempersilakan pembentang kita iaitu Cikgu Nursiah binti Abu Bakar dari SK Bandar Kota Tinggi Johor yang akan berkongsi mengenai Google Classroom untuk guru sains. Cikgu Nursiah sudah bersedia? Okey, insyaAllah. Okey, jadi saya mempersilakan perkongsian ini kepada Cikgu Nursiah. Dipersilakan Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator hari ini, Cikgu Nurul Najwa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cik Jaafar bin Atan, penolong PPD bahagian Sumber dan Teknologi PPD Kota Tinggi. Okey, rakan-rakan urusia bengkel Google Classroom
Ustaz Uza dan rakan-rakan guru yang lain. Okey, serta peserta bengkel Google Classroom Sains Siri 1 pada hari ini. Okey. Baik, untuk hari ini untuk bengkel Google Classroom Sains Siri 1 pada hari ini, saya diminta untuk sebelum menerangkan tentang Google Classroom, saya diminta untuk menerangkan dulu portal Delima dan Google Drive. Okey, kemudian barulah saya akan masuk ke bengkel Google Classroom. Mula-mula untuk introduction, bagaimana untuk invite murid. Okey, kemudian saya akan terangkan sedikit tentang Flip Classroom. Ni memang sinonim dengan mata pelajaran sains lah ya. Okey, kemudian saya terangkan sedikit untuk classwork. Okey, classwork yang Google Document dan Google Form. Jadi kat sini saya bagi tumpuan kepada Google Form lah. Google Form. Jadi saya diminta untuk menerangkan tentang assignment dalam gambar rajah, sebab sains kalau nak buat latihan banyak dalam gambar rajah kan. Okey, kemudian Snap guna snipping tool. Kemudian letak nama murid untuk lihat markah dan analisa. Dan last sekali ialah fungsi reuse post. Okey, hari ni saya cubalah jelaskan sebaik-baik mungkin. Okey, harapnya saya tak laju dan harap sangat mudah-mudahan line internet saya dan cikgu-cikgu bekerjasamalah, amat bekerjasama hari ni. Cubalah, saya harap sangat cikgu-cikgu dapat tunggu 1 jam bersama-sama dengan saya tak bosanlah harapnya. Okey, minta oleh PPD untuk saya minta kongsi dengan cikgu-cikgu. Saya cubalah buat sebaik mungkin. Okey. Cikgu nampak tak kat situ? Mungkin lambat sedikit lah. Okay. Saya diminta untuk menerangkan sedikit tentang Google Form dalam Google Classroom dan juga terangkan sedikit tentang portal Delima. Okey, baik, sekarang saya masuk kepada macam mana nak masuk ke dalam portal Delima. Okey, biasanya saya akan masuk portal Delima ni melalui Google Chrome lah. Google Chrome macam ni. Okey, tapi bila dah mesyuarat, kita tak nak clash dengan email kita, email peribadi. Bila Google Chrome ni, kita ada email peribadi kita dengan email lain-lain kan, dengan anak kita, anak murid semua kan. Jadi untuk mengelakkan daripada clash, kita diminta, kita sama-samalah masuk dekat sini. Kalau cikgu bersama-sama ada laptop, buat sama-sama dengan saya cikgu ya. Okey, mula-mula kita tengok dekat atas ni, belah kanan ada 3 titik bertindih macam ni, kita klik dan kita pergi ke new incognito window. Okey, paparannya akan gelap macam ni. Okey. Kemudian kita type lah portal Delima. Okey, portal Delima. Okey, yang cara tadi pun boleh juga ya cikgu. Cuma saya terangkan tadi bimbang kita clash dengan email lain. Okey. Baik, bila masuk ke portal Delima ni, agak slow sikit lah saya punya line streaming ni. Kita akan pergi ke Google Sites. Kita akan pergi ke Google Site atas kali ni. Kita klik sahaja. Cikgu akan nampak Delima, portal sites Delima lah. Singkatan Delima ni ialah Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Saya kena terangkan sedikit lah apa yang ada dalam kandungan portal Delima ni. Log masuk seperti biasa. Cikgu-cikgu kan kita dibekalkan dengan email MOE sendiri kan. Bermula dengan G. Macam biasa. Kalau tak ada, mintalah dengan guru ICT atau guru besari sekolah masing-masing kemudian next. Inilah paparan menu utama Delima kita. Ada 3, murid, guru dan sekolah. Kita akan pergi ke guru. Kita akan pergi ke guru. Di menu guru ni, mula-mula sekali cikgu akan nampak atas ni ada Delima Certification Program 2021. Kat sini kalau cikgu-cikgu berminat untuk mendapatkan menyertai sertifikat level 1 dengan level 2, cikgu klik di sini. Tambah ilmu kita. Di bawah ni, bawah menu guru ni ada 9 lagi menu kecil, bermula dengan pembelajaran digital teks digital, aktiviti dan seterusnya sampai portal JPN.
Okey, baik. Yang saya hari ini untuk Google Classroom kan, Google Classroom boleh masuk nombor 1 dan juga nombor 3. Okey, sama macam murid lah. Okey, hari ni kalau cikgu-cikgu nak download buku teks kan, kat sini sahaja dah ada buku teks digital. Okey, semua ada daripada tahun 1 sampai tahun 6. Kita boleh terus save masuk dalam drive kita. Okey, di sini saya untuk pembelajaran digital PDPR. Okay, yang pertama tu baik, kita tengok sama-sama, kita explore. Kadang-kadang bila kat sekolah kita jarang-jarang buka kan. Sekarang kita sama-sama tengok apa ada dalam pembelajaran digital learning ni, digital learning. Okay, di bawah ni ada aplikasi untuk PDPC Digital Guru. Okay, aplikasi untuk PDPC Digital Guru ni terbagi kepada dua. Satu produk Google, satu lagi produk Microsoft. Okay, untuk Google ialah Google Classroom, Google Meet dan Google Drive. Untuk produk Microsoft, Microsoft Teams dan OneDrive. Okay, biasa kita guna semua ni kan, kecuali yang ni lah Microsoft saya jarang-jarang lah ya. Yang Google ni saya guna. OneDrive ni dalam dekat handphone. Okey, yang bawah ni belajar kendiri, infografik, poster dan sesi webinar. Baik, kat sini cikgu-cikgu sebenarnya boleh belajar sendiri dan boleh kita boleh dapat sijil cikgu. Okey. Baik, kat sini saya klik web community guru digital learning bersama KPM. Apa kandungan dalamnya? Okey, community guru digital learning ni okey, bersama KPM ni dalamnya ada 5 modul. Okey, ada 5 modul kat sini. Okey. Sekejap ya, Telegram saya hilang pula. Okey. Okey. Baik. Okey, ada 5 modul. Cikgu boleh belajar di sini secara kendiri. Okey, kita dapat tambah ilmu, okey, dapat tambah ilmu pengetahuan kita dan juga secara tak langsung kita dapatlah tahu isu-isu semasa sekarang ni dan bolehlah menjadi sumber inspirasi kepada anak murid kita kan. Okey, bila habis je 5 modul ni, kita akan dapat sijil cikgu ya. Kita boleh dapat sijil. Okey. Baik, itulah sedikit dalam portal dalam portal Delima. Baik, sekarang ni satu lagi saya nak jelaskan tentang Google Drive kan. Okey, Google Drive. Okey, kita boleh pergi kat sini, Google Drive sini, terus masuk ke Google Drive kita, ataupun sebenarnya cikgu boleh masuk dekat aplikasi, okey, dekat kawasan aplikasi ni, dekat menu guru ni ada aplikasi. Dekat aplikasi ni ada Google. Dalam Google ni pun ada Google Drive. Banyak sebenarnya tempat yang kita boleh nak login dekat tempatnya. Okey, sekarang ataupun kita boleh juga kita pergi yang dekat 9 titik tu kan. Itu pun kita boleh masuk dekat OneDrive. Okey. Sekarang saya tunjukkan yang ini ialah drive saya sendirilah. Okey, dalam drive saya. Okay, nak pastikan kita ialah kita tengok kat ada 5 ni. Kalau kita ada wajah kita dan kita punya email memang MOE punya, memang sah kita lah. Okey, di sinilah bahan-bahan yang saya masukkan. Okey, yang kita boleh sumbangkan ke dalam Google Drive kita sebab untuk kegunaan murid-murid kita juga. Dan dia unlimited cikgu. Saya sekarang ni dah beransur-ansur daripada bahan-bahan saya daripada email saya masukkan ke dalam Delima. Okey, jadi senang nak cari sebenarnya. Okey, baik. Sekarang saya jelaskan yang untuk dalam drive ni saya kena terangkan tentang bagaimana untuk membuat folder dan new folder. Sebenarnya benda ni dah ada kalau cikgu kat sini tengok ni yang saya buat lah. Okey, bentuk macam ni. Kalau cikgu tak nak panjang ni, cikgu tukar grid dia. Okey, mungkin kita nak buat bentuk okey, macam ni. Ini dipanggil okey, list view. Kita nak list view. Okey, kalau tengok warna-warna macam ni, kenapa pula berwarna-warna? Boleh je ubah sebenarnya cikgu dekat sini. Kita klik dia, kita klik kanan, kemudian kita boleh change color. Kita ambil di sini. Okey, contoh kita nak warna hijau. Dia automatik dia keluar kan, nampak perbezaan kan. Okey, tadi saya kata saya nak buat untuk macam mana nak buat new folder. Okey, cikgu nampak kan tambah kat sini. Okey, pergi new, pergi folder. Klik je folder. Okey, kita renamekan lah. Okey, hari ni sebab kita belajar Google Classroom Science. Okey, kita buat sains hari ni lah. Nanti dalamnya nanti ada anak-anaknya. Sains tahun 1, mungkin sains tahun 2, sains tahun 3. Okey, sekarang dah ada
Okey, sains ni kan. Okey, kita klik sini. Ini folder besar. Kita nak masukkan nak buat lagi dalam folder besar ni, dalamnya ada lagi folder lain. Kita boleh pergi sini, lagi sekali kita pergi cari folder, ataupun kita boleh klik kanan mouse, cikgu, klik kanan mouse, ada new folder. Kita pergi sini. Sains tahun 1. Kita nak masukkan RPT ke okey, bahan-bahan kita dalam ni. Okey, lagi kita masukkan sains tahun 2. Okey, dalam folder luarnya folder besar, dalamnya pun ada lagi folder macam tu. Nanti kita masukkanlah sains tahun 1, sains tahun 2, sains tahun 3. Okey, bagaimana kita nak masukkan bahan dalam ni? Okey, dia ada macam-macam cara. Okey, bukan macam-macam cara, ada 2 cara. Satu cara ialah kita upload daripada okey, kita pergi sini kan. Tadi dia dalam bentuk file kan. Kita file, upload, kita cari, kita boleh cari bahan kita. Okey, mungkin kita boleh pergi dekat sains kan. Okey, kita carilah, contohlah saya ambil 200 soalan pemerhatian dan inference. Okey, masukkan kat sini. Okey, kita upload macam biasa. Okey. Ni mungkin banyaklah sikit ni sebab mungkin gambar agaknya kan. Okey, macam tak bergerak saya punya ni. Okey. Ataupun kalau cikgu dia ada lagi satu cara selain daripada kita upload cara macam tu, kita juga boleh drag ataupun seret. Kita minimize dulu kita punya ni window ni. Okey, kemudian kita cari dekat mana yang kita nak ambil, kita seret. Okey. Contoh saya nak ambil peperiksaan akhir tahun ni kat luar ni kan. Okey, kita just seret ke dalam. Macam tu. Okey. Baik. Nampaknya saya terambil saiz yang besar-besar ni agaknya lambat sikit. Okay, kita cuba ambil yang kecil, dah 9 minit pula tu. Okay. Kita boleh close, tak ada masalah. Okay. Saya ambil yang kecil sedikit filenya. Okay. Ada 2 cara kan saya kata, sama ada kita seret ke dalam ataupun kita upload. Okay. Okay, contoh saya nak masuk pijak sains dalam dalam sains tahun 1. Okey, ni secara saya seret. Okey, ni kecil sikitlah file dia. Okey, masa saya masukkan ni, cikgu perasan tak? Dia bentuk okey. Dia masih lagi dalam bentuk W. W tu apa maksudnya? Okey, kalau saya klik sini. Okey. Okay. Ini masih dalam bentuk Word, Microsoft Word. Sedangkan kita dah dalam Google, Google berbeza sedikit produknya dengan Microsoft Word. Okay, kalau saya klik sini, kita cuba ingat kalau Google Document untuk Google, Microsoft Word, kalau untuk Microsoft ialah Microsoft Word. Kalau Google Sheets untuk Google, Microsoft pula dipanggil Excel. Okay. Kemudian Google Slides, kalau untuk Microsoft pula PowerPoint. Okay. Okay, baik, sekarang kita nak ubah ni. Okay, kita nak ubah yang bentuk words ni, kita nak ubah kepada bentuk dokumen. Okay, ni sekarang kita upload ni ialah dalam bentuk words kan. Okay, kita setting kat sini. Okay, sorry, sini ada bentuk gear, namanya setting. Kita klik setting sini. Okay, kat sini ada kotak ni kan. Okay, kita just tick je. Convert uploaded files to Google Docs e-editor format. Okay, kita klik dan done. Okay, nanti kita punya ni file akan menjadi Google Document. Okay, kalau kita upload lagi sekali, contohnya saya masukkan. Okay.
Okey. Dia sepatutnya kalau dia lambat sikit saya punya ni. Okey. Sebenarnya ada perbezaan cikgu kalau cikgu tengok kat my drive saya ni, cikgu tengok bawah ni. Okey, yang bentuk garisan ni, bentuk garisan ni ialah Google Document. Sains tahun 4 haiwan vertebrata ni Google Document. Manakala yang W ni ada, kalau cikgu tengok ada bentuk W ni kan, ini ialah bentuk dalam bentuk Microsoft Words. Jadi macam mana cara nak tukar tadi? Kita pergi setting tadi. Setting di atas ni bentuk gear ni. Okey. Kemudian nanti kita akan tukar dia convert kepada upload files to Google Docs editor format. Okey, macam tu. Dia akan dia akan tukar kepada Google Document. Cuma line saya petang-petang ni memang agak lambat sikit lah. Dia tengah slow ni. Semalam saya buat ni memang cantik sikit. Okey. Baik, itu sedikit yang saya nak terangkan kepada cikgu tentang Google Drive. Okey, Google Drive kita ni semua bahan-bahan kita yang kita pernah buat contoh macam ni kan cikgu. Okey, classroom kita, Google Classroom semua dia collaborate dengan inilah kita punya Google Classroom. Jadi simpanannya kalau kita nak tengok, kita tengok balik dekat Google Drive. Okey, sekarang barulah kita pergi Google Classroom untuk sains hari ni. Okey. Macam mana kita nak pergi? Baik, saya ulang balik tadi kan dekat menu guru ni tadi. Okey, dekat menu guru ada kita boleh pergi tempat nombor 1 atau nombor 3. Okey. Saya pergi nombor 3 lah. Saya pergi nombor 3. Tak kisah nombor 1 pun boleh. Asalkan kita jumpa Google Classroom. Okey, kita jumpa Google Classroom macam ni. Baik, bila kita jumpa Google Classroom, kita klik untuk mula. Baik, inilah kelas yang kita ada sekarang. Okey, kelas saya lah yang saya telah buat. Okey, sebab dimulai pada 2020. Okey, ada yang saya dah masuk dalam archive, ada juga yang saya masih simpan di sini sebab saya masih mengajar lagi lah kelas tu. Okey, bagaimana kita nak create kelas. Okay, saya tahu kebanyakan 80% daripada cikgu-cikgu ni memang bagus dah pernah buat lah kan dekat sekolah masing-masing, tapi saya diminta untuk mengajar dari mula daripada awal. Okay, jadi saya buatlah kita buat sama-sama lah. Mungkin ada juga cikgu-cikgu yang tak pernah masuk lagi. Okay, caranya untuk klik kelas, pergi pada simbol tambah ni. Okay, bila klik simbol tambah ada 2. Okay, join class dan create class. Sebagai guru kita create kelas lah. Kita nak bina kelas dulu. Kalau murid tu join ataupun untuk guru-guru lain, kalau nak join kelas saya nanti untuk edisi sains siri 1 ni boleh join. Okay, kita create kelas. Okay, sampai sini. Okay, kalau cikgu tengok kelas saya bermula mata pelajaran kan. Okay, kita buat sains 6 cemerlang. Okay. Macam saya tambah 21 sebab apa? Sebab saya punya tahun lepas tu saya masih ada, saya kekalkan lah. Section ni mungkin kita boleh letak nama cikgu, boleh letak nama kita sendiri. Macam saya letak semua cikgu Nusia semua kan. Okay, subjek kita ulang balik sains. Dan create. Memang line saya petang ni agak slow sikit. Okay. Baik, sekarang inilah paparan yang kita baru bina, masih kosong lagi. Okey, masih tak ada lagi tugasan, tak ada lagi murid. Okey, untuk paparan guru sebenarnya ada 4 ni, stream, classwork, people dan grades. Untuk murid, grades ni tiada 3 sahaja. Okey. Baik, bagaimana kita nak invite murid? Kita nak tambah murid dalam ni, ada 3 cara. Pertama, kita hantar class code kepada murid tu. Okey, ni class code ni. Okay, kita copy je macam biasa. Okay, kita copy, klik kanan dan kita masukkan dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp, murid-murid lah. Macam gini, kita terus klik macam ni. Okay, macam saya, okay, terus masukkan. Okay, macam ni dan kita tambah sikit lah. Kod kelas 6 cemerlang. 6C, sains. Okey, contoh macam tu. Okey, itu satu kod kelas. Kedua ialah saya guna copy invite class. Ini yang kedua. Okey, kita copy invite class ni. Okey, kita akan paste dekat
sini. Ni pun boleh. Ni 2 cara. Dan cara ketiga adalah kita ambil email murid, kita invite email murid. Sekarang murid tak ada seorang pun lagi kan? Yang ada hanya seorang cikgu ni je. Kita juga boleh invite kawan-kawan kita. Yang penting kita ada email dia, email cikgu. Kalau kita ada email cikgu, kita boleh invite, kita boleh buat berdua. Okay? Macam pendidikan Islam kan, kita boleh buat 2-3 kan dalam satu kelas tu. Okay, macam student ni, nak invite dia macam mana? Kita klik tambah. Okay, type a name or email. Takkan kita nak tambah satu-satu kan agak banyak. Kita terus ini je copy paste. Okay, ni semua bahan-bahannya semua saya dah simpan dalam drive. Okay, saya ambil ni ID kelas murid saya. Okay, dengan izin lah saya pun tutup passwordnya dan kameranya lah kan. Okay. Okay, dia agak slow sedikit. Saya punya ni line stream saya petang ni. Okay, baik. Kita pergi ke, okay. Okay, kemudian saya ambil sajalah murid ni. Kita terus copy. Murid saya sebenarnya ada 34 orang kat sini. Okay. Saya tutuplah passwordnya kan. Okay. Kita ambil sampai bawah ni, okay, sama ada Ctrl V, Ctrl C, okay, ataupun kita copy je, copy dan kita pergi balik ke kelas kita tadi, okay, kat sini dan kita paste, okay, ni semua murid ada dalam ni, kita invite semua, jadi murid kita secara tak langsung 34 orang tu dah masuk dalam kelas kita, okay. Ada 3 cara tadi, code, invite link dan kita invite email. Okey. Sekarang okey. Baik, dah jadilah, kita dah ada murid dah masuk. Okey, cuma kita tak ada lagi nak bagi kita belum lagi bagi kerja pada mereka kan. Okey, baik, sekarang saya nak kita semua cikgu-cikgu pergi balik yang saya dah bagi dummy untuk kelas kita hari ni, GC Science Siri 1. Saya harap cikgu ada cikgu boleh masuk sama-sama lah, jadi kita boleh buat, kita boleh tengok. Okey, kalau belum masuk, saya bagi link dia. Okey, saya bagi kod dia G5P5M72. Okey. Sebenarnya dah ada juga, alhamdulillah lah ada beberapa orang yang dah masuk dalam ni. Okey, terima kasih kepada 25 student saya ni. Okey. Ni kita nak buat lah hari ni, dan saya ada masukkan juga sedikit soal ni sebab saya takut tak sempat sebab saya perlu tunjukkan untuk Google Classroom ni setengah jam je yang ni. Baik. Bagaimana cara nak buat? Okey, kita pergi stream. Okey, kalau cikgu tengok mula-mula yang depan ni, kan saya dapat tunjukkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Esok masa sains jam 8.20 hingga 9.20 kita akan belajar tentang pernafasan manusia. Jom kita tonton video ini dahulu sebelum kita belajar esok. Yang saya tunjukkan ni cikgu, ini adalah salah satu pendekatan flip classroom. Okey, flip classroom apa maksudnya, iaitu flip tu kan terbalik kan, kita dah lain kaedah pembelajaran macam zaman dahulu. Kalau dulu kita menunggu-nunggu apa yang kita nak belajar esok, tapi zaman sekarang ni murid sebenarnya dah boleh belajar di rumah, iaitu kita bekalkan dia video, mungkin kita bekalkan dia rencana ataupun slide macam tu. Okey, dia dah belajar dulu. Lagi-lagilah kita ni, okey, kalau cikgu-cikgu yang mengajar sains kita tahu kan, kita cuma diberi masa 3 masa je kan, selama dalam seminggu untuk tahap 1, manakala tahap 2 pula 4 masa, sedangkan banyak sangat konten yang kita perlu ajar murid-murid ni kan, jadi memang tak sempat. Tapi kesian kat murid sebab untuk sains kita sebenarnya banyak sangat hands on. Cikgu tengok kan dekat buku aktiviti, dekat buku teks, terlalu banyak aktiviti yang kita perlu ajar murid, tapi tak sempat. Bayangkan kalau satu hari tu kita buat aktiviti tu, memang satu hari lah kita buat, sedangkan kita disiplin ilmu untuk sains ni kita perlu ajar betul-betul kan, fakta tu jangan sampai tertinggal. Jadi inilah dia, saya memang galakkan sangat-sangat cikgu guna Google Classroom ni sebab kita akan kita secara tak langsung kita menggunakan pendekatan model flip classroom ni kepada anak murid kita. Mungkin cikgu-cikgu
mungkin yang akan cakap, alah Cikgu Nursia bolehlah sekolah bandar. Tapi tak juga cikgu ya, sekolah saya ni sebenarnya nama sekolah bandar juga, tapi taklah semua murid yang masuk. Tapi saya akan cuba galakkan murid-murid ini. Walaupun mungkin 2 orang atau 3 orang sahaja yang sebenarnya yang masuk kelas saya, okey. Ni yang saya tahun ni lah sebenarnya kalau tengok. Okey, sebenarnya kalau yang aktifnya kat sini 2 je cikgu studentnya. Okey, siap tunjuk pula kan. Bukan, tapi sebenarnya 2 orang ni lah sebenarnya yang pemangkin semangat kepada murid-murid lain. Sebab apa? Dia akan cakap dengan murid lain tau. Esok kan cikgu nak ajar buat payung terjun. Contohlah macam gitu. Jadi kan budak-budak lain akan semangat tau. Dia kata, oh ya ke? Macam tu lah. Dia akan sama-sama macam excited lah nak tahu nak tahu pembelajarannya. Baik, sekarang ni satu lagi, kalaulah cikgu-cikgu berminat untuk menjadi guru cemerlang ataupun tak kira lah untuk simpanan kita lah, simpanan evidence kita untuk PBD, saya galakkan sangat cikgu-cikgu masukkan bahan-bahan kita dalam Google Classroom ni, okey, supaya kita pun kita kan selalu ambil gambar murid kita kan, tapi kita tak simpan tau, kadang-kadang lah kalau cikgu yang boleh manage dia punya kerja tu tak apa macam saya memang nak uruskan balik tu memang agak susah. Ni dengan izin murid-murid ni juga, dia orang suka je saya cakap seminit cikgu masukkan, ni tak sampai seminit pun, berapa saat je. Okay, kita masukkan evidence apa yang murid buat. Ni sebenarnya dia tak buat kat sekolah cikgu, tak sempat, kita cakap terang kan, untuk sains memang tak sempat buat sebab kita nak ngajar. Biarlah kat sekolah tu kita berkolaboratif dengan budak ke, kita buat aktiviti lain, sebab kalau baru nak buat yang ni memang tak sempat kan. Okay, kemudian okay, contoh lagi baru-baru ni, okay, ni masa PDPR lah. Okay, ni senang kan kalau orang datang nak pantau kita kan, serba-serbi semua dah ada. Ini masa yang PBR itu. Okay, masa bila ni? Okay, masa PDPR hari tu. Okay, padahal saya cuma minta murid untuk buat gambar, saya kata ambil gambar saja, okey, sediakan dua payung terjun, okey, ambil gambar dan nanti hantar upload bagi pada cikgu. Tapi murid-murid kita ni sebenarnya dah lagi advance tau cikgu, dia buat hantar kat kita bentuk video lagi. Okay, kita sebenarnya tak boleh nak underestimate budak-budak kita tau, sebab dia orang sebenarnya sains kan, dia orang suka kan benda-benda macam ni, dia nak cuba, semuanya dia nak cuba. Okay, yang penting yang saya nak cakap, evidence ni masukkan dalam Google Classroom lah cikgu, kan dia unlimited. Jadi inilah caranya kita simpan segalanya dan kita nak manage. Kalau orang tengok dah ada dah semuanya. Okay, semuanya kat situ. Okay, sekarang satu lagi yang baru ni saya buat bagus sangat ni hari apa dekat kelas ni boleh-boleh nak juga buat kapal terbang tu, padahal sekala ikut dah lama sangat sebenarnya dah lama sebenarnya kalau ikut pembelajaran yang untuk kapal terbang ni, sebab dia dalam PDPR. Ni yang sains tahun 5 kan, cikgu tengok kan untuk membuat proses nak melihat yang mana lebih laju. Okay, kalau tengok satu kelas buat, sebenarnya dalam kelas saja dia orang buat ni dan akan ada penjarakan lah macam gini. Kita masih boleh buat lagi dalam kelas, cuma kena jagalah. Okay, SOP-nya. Okay, saya pun ambil gambar sorang-sorang. Okay, cuma saya nak cakap kat cikgu untuk inilah evidence kita. Okay, masukkan je semuanya, segalanya dalam Google Classroom. Dalam kelas kita. Saya tahu cikgu-cikgu pun ada juga buat baik, ini saya berkongsi lah sedikit tentang yang saya punya. Baik, kita balik kepada GC Science Siri 1 tadi cikgu ya. Okey. Okey, nampak kat sini. Terima kasih Cikgu Zulina Rukumani. Okey, baik, nampak kan dia dah makin ke bawah kita punya ni kan. Yang kita announce ni, dia memang makin ke bawah tapi sebenarnya kita boleh naikkan. Okey, sebab nanti kalau murid tu dia scroll, dia ke bawah kan, kita move to top. Okey, naikkan ke atas balik. Jadi kalau murid lain masuk, kita nampak benda yang kita nak ajar tu di atas lah. Okey, hai Cikgu. Hai, okey, terima kasih. Okey, baik. Sekarang ni tadi
mula-mula tadi tentang video yang video ni ialah flip classroom salah satu kan. Okey, ini kita tentang pernafasan manusia kan. Baik, sekarang kita nak pergi classwork. Dalam banyak-banyak menu ni, classwork ni lah yang paling utama kita banyak buat lah. Dekat classwork ni ada 6 3, 4, 5, 6. Ada 6 menu kat sini. Okey, sekarang ni tadi kita ajar organ pernafasan kan, contoh kita nak soal sekali lalu pada murid kita sekali imbas kita nak tengok murid, kita terus pergi question je cikgu, question macam ni. Okey, okey, kemudian kita soal dia apakah, okey, kan tadi kita pasal organ pernafasan kan, kita nak tengok budak tu ingat ke tidak kan, kita tunjukkan kan, apa ni, gas apa yang masuk ke dalam paru. Ni boleh juga kalau cikgu nak ambil dari kita create daripada Google Docs, kita masukkan. Tapi ni saya nak murid tu sama-sama tahu. Dia dalam Google Drive. Lepas tu topik ni tak kalah 100, kita bagilah 10 markah, okey. Due date ni saya memang tak pernah buat cikgu, sebabnya sampai sekarang kerja yang tahun lepas murid saya masih hantar. Bila kita tanya dia ayah saya baru ada internet cikgu, kan semangat dia. Jadi saya memang tak letak lah. Okey, topik yang ini oleh kerana saya topik kat sini saya buat 3 ni saja. Okey, kita mungkin boleh create topik baru. Okey, kita tadi kan saya pakai questionnaire kan. Question. Lain benar. Okey. Contoh macam tu. Okey, sekarang mungkin student boleh buat can edit atau can edit answer atau tidak. Okey, sekarang ni all student lah. Student saya semua ada ni, ada ramai juga ni kan. Okey, terus ask. Okey, jom cikgu yang ada dalam ni kita cuba jawab. Nanti kita boleh tengok sama-sama jawapan murid. Jawapan kita lah nanti saya boleh terus kalau cikgu dah turn in, nanti saya boleh tanda sama-sama. Okay, kita tengok gas apa yang masuk ke dalam paru. Kita nak tengok yang question ni apa. Ada tak yang nak masuk itu? Okay, saya dah assign kepada 42 orang guru. Okay, seorang pun belum turn in lagi. Jomlah cikgu kita try. Ini senang ni, soalan questionnaire ni kita boleh terus jawab terus cikgu terus jawab dan murid lain pun boleh nampak jawapannya. Murid lain pun boleh nampak jawapan dia. Okey. Okay, belum seorang pun belum ada. Okey, kalau tak ada tak apa, saya masukkan murid saya. Okey. Dah ada. Baik, macam inilah. Okey, turn in. Okey, baik, kita nampak kan? Seorang dah masuk oksigen. Sebenarnya sini kalaulah kita beranganlah cikgu zaman akan datang bilik sains kita akan ada tab macam ni. Okey, kita sama-sama macam dalam bilik komputer. Berangan tak salah kan? Okey, konon-konon budak boleh jawab macam ni lah. Kita sama-sama dan kita berinteraksi sama-sama secara interaktif gini dalam kita bayangkan kita dalam bilik sains lah. Mungkin cikgu kata, alah ni kan boleh soal secara spontan pakai suara je. Guys, siapa yang masuk ke dalam paru? Contoh macam tu kan. Tapi sebab okey, ada ramai turn in, alhamdulillah. Okey. Ada 7 turn in kan. Okey, kat sini nanti kita boleh tengok murid cikgu yang turn in kat sini. Alright. Ni soal secara tu yang turn in. Okey, ada 9. Buat salah-salah pun tak apa cikgu. Kita boleh ni bincang sama-sama kat sini. Okey, sekejap. Saya padam yang ni. Okey, saya sambil-sambil tu saya menunggu cikgu-cikgu untuk ni jugalah masuk. Jadi kita boleh tengok. Cuma line saya hari ni tak berapa elok sangat lah. Tapi tak apa, kita teruskan je. Okey. Baik, kita tengok berapa orang yang masuk. Okay, daripada 42 tadi 9 dah turn in. Okey, macam mana kita nak tengok murid yang masuk ni? Tadi ada markah kan? Okey, inilah yang masuk yang ada, okey, yang turn in ni. Okey, sebenarnya kita boleh letak tadi berapa markah tadi? Per 10 kan? Kalau betul, okey, Asma buat oksigen, betul. Kita buatlah 10. Okey, macam tu. Yang ni David buat oksigen juga, kita buatlah 10 macam tu. Okay, viral
dia buat oksigen. Betul macam tu. Okay, sekarang kita boleh return terus pada murid kita. Cikgu kita tak buat sampai habis lah cikgu sebab saya nak ajar lain juga. Macam tu jaga dia. Okay, return. Okay, ni nanti murid-murid tu akan dapatlah markah dia sendiri. Ni question ni paling mudah. Ni paling mudah. Kita tak ada pun attach mana-mana Google document ataupun slide kita terus masuk. Okay, sekarang saya pergi ke masih classwork lagi. Okay, daripada awal lah kali ni kita nak try buat esoknya kita nak mengajar lain. Kita pergi announce ni. Okay, kita besok kan nak mengajar lain kan. Kita nak buat flip classroom baru. Anak-anak jom kita belajar menggunakan video ini. Kita boleh menggunakan video ini dulu. Cikgu nak soal. Contohlah amboi, kalau soal ni sebenarnya budak risau juga, janganlah macam tu. Jom kita belajar menggunakan video ini dahulu. Gitulah macam tu. Kita add. Okay, add sama ada kita nak masukkan Google Drive, link, file atau tu YouTube. Ni kita masuk sebelum hari kejadian lah. Okay, biasa YouTube lah cikgu ya. Sebab apa? Untuk sains ni kita memanglah kena ajar benda maujud contoh kalau kita cakap pasal insang. Kalau budak dah ajar satu tadika tu manalah dia pernah siang ikan kan. Okay, mana dia tahu insang kan. Jadi sekurang-kurangnya gambar tu menunjukkan mirip sedikit. Lagi-lagi video lagilah nampak kan. Jadi pada saya lagi sesuai kita guna video lah. Kita suruh murid tu tengok dulu. Okay, kalau murid-murid kecil ni kadang-kadang dia memang tak ada handphone kan cikgu. Dia tak ada handphone. Okay, ni tadi dah ambil kita just ambil link dia dan kita ni tadi terus attach kat sini. Okay, sampai dia biru kita pun add. Okay, ni konon-konon kita nak belajar untuk esoknya lah dan post. Okay. Dan post. Okay, ni daripada awal. Sekurang-kurangnya budak malam tu dia dah baca, dah tengok dululah. Oh, cikgu nak ajar ni lah pernafasan haiwan pula lah. Semalam pernafasan manusia. Okay, jadi mesti ada seorang dua yang tengok cikgu sebenarnya ada seorang dua. Ataupun kadang-kadang pengetahuan sedia ada dia dah mantap lah, dah ada dulu dia dah baca di mana-mana. Okay, baik. Sekarang kita nak buat assignment. Kalau tadi kita pergi question kan, hari ni saya nak pergi terus ke assignment. Okay, assignment yang buat Google Docs. Okay, Google Docs macam ni, Google Document terus dalam ni. Okay, ini berpandukan ni kalau kita dah ajar, kita nak buat soalan yang akhir. Di akhirnya kita dia boleh jawab ke tidak. Okay, kita tengok yang lupa. Kita tadi tajuknya organ kan, organ pernafasan haiwan. Haiwan. Okay, yang sini pula jawab semua soalan. Kita memang ringkas-ringkas saja cikgu. Belajar sains dia tak perlu panjang-panjang lebar dia punya ni. Sikit dia jawab semua soalan. Kalau boleh nak ringkas sangat. Okay, ada ringkas lagi kita tak nak tulis pun boleh. Kita pergi tools. Okay, kita pergi voice typing. Dekat English ni, kita pilih bahasa Melayu. Kemudian kita klik mikrofon ni, allow. Okay, use your microphone, allow. Okay, kita cakap ni. Apakah, okay, tengok dia dah ikut. Apakah organ pernafasan ikan? Okay. Apakah organ pernafasan kangaroo? Katak bernafas menggunakan apa? Okey, 3 soalan cukup lah. Okey, kita matikan sebab bila kita cakap dia akan terus auto Okey, nampak kan punyalah malah nak naik tapi kita boleh edit cikgu ya. Boleh edit balik. Kan kita nak soalan. Lepas tu budak nak buat jawab masuk kat sini kan. Biarlah dia jawab elok-elok. 3 cukup lah. Kangaroo ni rasanya di bahasa Inggeris kan. Kangaroo saya rasa. Okay, kita check balik nanti. Okay, baik. Sekarang penting nak bagi kepada murid. Ini sebab dalam Google Document. Okay, nak bagi pada murid kita perlu share
Okay, kat sini kita klik share dulu. Okay, sini dekat restricted ni kita tukar cikgu ya. Okay, kat sini murid cuma boleh viewer je. Kita tak nak, kita nak murid tulis. Okay, jadi kita klik dan kita buat editor. Jadi murid boleh edit, boleh tulis. Okay, ini kalau kita nak buat, kalau kita nak soalan ni kita nak letak dalam WhatsApp, okay, kita nak pergi semua boleh, anyone with the link pun boleh. Okay, tapi biarlah kita strict terus kepada MOE lah. Saya nak terus kepada MOE. Dan okey, baik. Sekarang bila dah share dia akan nampak macam ada butang ni kan. Baik, bila dah share, kita akan pergi balik kepada soalan kita tadi kat sini kan. Saya memang jawab, saya selalu masukkan ni dulu. Saya memang dari bawah ke atas. Okey, baik. Soalan organ pernafasan. Okey, organ pernafasan haiwan. Jawab semua soalan. Kalau ni optional, kalau tak nak pun tak apa. Sebab kita nak cepat kan, semua nak cepat jawab semua soalan. Okay, baik. Yang ini penting cikgu ya, student can view file ni, kita klik, kita perlu pergi make a copy. Kita nak semua student kita ada dapat satu lembaran kerja ni, Google Docs ni. Kalau kita terlupa yang sini, memang apa ni, dia dapat satu je, bertindih lah mungkin. Baik, tadi soalan tadi ada berapa? 3 je kan? Takkanlah kita nak buat 100. Okay, 3 je maka. No due date juga. Topik mungkin kita masuk ke Google Doc. Okay, kat sini topik kita kat Google Document. Baik. Rubrik cikgu saya tak terangkan kalau cikgu tengok yang lepas untuk bahasa Inggeris dia terangkan rubrik. Untuk sains sebenarnya kita tak adalah buat penulisan kan. Kita pun kalau kata 2 pun cuma 1 atau 2 soalan, 1 atau 2 markah. Jadi saya tak tekankan untuk rubrik. Okay, terus assign kepada semua murid pastikan all student kita dah ada. Okay, dan assign. Okay. Baik, ni murid akan dapat 1 seorang lah. Okay, kalau kita pergi kepada kita punya apa dekat ni topik ni, kalau kita tengok yang paling terbaru kita masukkan tadi kan kat Google Doc kan, Google Document, ni soalan kita. Ni saya dah assign kepada 59 cikgu. Okay, ada 59 cikgu dan ni soalan dia. Belum seorang pun belum turn in. Kalau cikgu nak cuba-cuba boleh cikgu nanti saya boleh tanda. Okey, macam mana rupa murid? Okey, jom kita tengok macam mana rupa murid. Okey, kita klik apa ni, sebab kita macam tak puas hati kan kalau kita cuma nampak paparan cikgu je, kita nak tengok paparan murid tu. Sebenarnya kalau cikgu-cikgu buat, cikgu boleh nampak. Okey, bila paparan murid cikgu, saya nak try akaun anak murid saya lah. Ni dengan izin juga lah ya. Okey. Okey, saya try seorang lah murid untuk dia buat. Ni contoh dia buat. Nanti kita boleh turn in sama-sama. Okey. Baik, apa paparan murid kita? Okey, ni salah seorang murid kita. Tadi saya masukkan dia dekat GC Science. Okey, kita pergi klik sini. GC Science siri 1 ni. Okey, paparan murid ni paparan murid. Okey, baik ni semua kawan-kawan lah dia. Ni dah kira dalam satu kelas lah ni sama. Okey, pergi ke classwork. Dia akan tengok yang terbaru. Dia akan nampak yang mana yang terbaru yang cikgu dia bagi, dia tak buat lagi. Yang warna, yang berwarna. Kalau tengok kat sini, yang berwarna, yang lain dia dah buat. Ni dia belum buat kan? Guess apa yang masuk ke dalam paparu? Ini dia tak buat lagi. Dia sebenarnya boleh buat, kita boleh tengok. Kawan dia komen kat sini. Ada 8 kelas tu kan. Okay, tapi kita terus tumpukan pada ni lah. Macam mana saya nak tanda ni organ pernafasan haiwan, view assignment. Okay. Yang kat sini cikgu selalu kalau kita bagi murid, dia hantar kosong pada kita. Okay, dia hantar kosong pada kita sebab kita cakap turn in Anissa, kita cakap kan. Memang dia turn in sesajalah tapi dia tak buat dalam tu. Sebenarnya kita kena, inilah jelaskan kepada murid, kita kena bimbing dia. Patutnya dia buka dulu lembaran kerja tu. Okay, dia buka dulu lembaran kerjanya, kemudian barulah dia jawab. Barulah dia turn in sepatutnya. Apakah organ pernafasan ikan? Contoh ni Anissa jawab okay, dia boleh buat kat bawah, dia boleh buat sebelah ikan, dia jawab insang. Apakah organ pernafasan kangaroo? Okay, dia jawab peparu. Katak bernafas menggunakan apa? Dia jawab kulit lembab. Ini soalan, ini jawapan murid lah. Okay, dia dah jawab. Kemudian baru kat sini dia turn in.
Okay, dia turn in kepada kita. Yang ni kita kena bimbing dia cikgu. Kalau siapa-siapa nak bagi dalam bentuk Google document lah. Okay, baik. Bila kat sini pun dia turn in lagi sekali untuk kita tanda markah murid tu. Okay, untuk kita tanda markah murid tu. Okay, unsubmit. Ini maksudnya dia dah hantar kepada kita lah. Okay, mari kita check yang kita punya pula. Okay. Okay. Baik, kita refresh balik. Okay, dah 3 turn in. Alhamdulillah. Ada 3 orang. Terima kasih cikgu tolong saya. Okay. Baik. Jadi kat sini kita boleh nampak lah kalau macam mana kita cara nak menanda kerja budak dan nama orang turn in. Okay. Kat sini kita buka balik lah yang turn in ni. Apa yang dia jawab. Kita boleh buka satu-satu. Okay, Farhan, Farina ni dah buka, ni anak murid saya lah. Okay, dia jawab ni kan. Okay, kita nak semak, kita klik buka satu ni. Kita buka dia yang dia buat ni. Tengok jangan salah cikgu ni kita, ni kita punya account. Okay. Saya buka Afzan punya Okay, boleh lah. Okay, baik. Tengok Afzan hantar. Ada tak jawapan? Kalau dia turn in sahaja mungkin tak ada jawapan tak nampak jawapannya. Okey, tapi dia tengah loading ni, mungkin lambat sikit lah. Okey, dia tengah pusing ni. Nampak gayanya Afzan cuma hantar kosong. Kebanyakan kita punya anak murid macam ni. Okey, cikgu, dia macam tu, dia hantar kosong gitu. Okey, kita yang kita tengok yang ada jawapan Tadi cikgu saya buat yang mana? Anisha. Okey, kita cuba buat Anisha punya. Okay, macam mana cara nak tanda? Okay. Okay, yang ni dah ada jawapan. Macam tadi, cikgu tadi ada masa saja lah dia buat tu. Okay, macam mana nak tanda? Sekarang kelemahan kita bila di desktop. Tapi kalau cikgu-cikgu ada laptop yang canggih tu sebenarnya boleh tanda terus. Kita boleh tanda kalau dekat handphone kita kan. Kita nanti dia akan dia akan tukar kepada bentuk PDF. Selain pada tu sebenarnya kita sebenarnya boleh juga tanda kalau kita ada apps kami tu cikgu pernah cuba tak tak kena apps lah, kita kena ambil daripada Chrome Web Store kan. Sebenarnya boleh tanda juga. Itu kendiaran nanti saya ajar. Yang ini just kita buat macam ni pun cukup lah kita tanda. Insang, apakah organ pernafasan ikan? Insang, ya betul. Kita bagilah dia komen betul, pandai awak gitulah kan. Jadi budak suka dia nampak kita buat. Okay, apakah organ pernafasan kangaroo? Peparu. Ya betul. Kita pergi kat sini. Kalau tak nak tulis pun tanda gitu je cukup lah. Tu nampak macam tanda lah. Kalau tak just kita bagi je macam ni berapa markah. Okay, katak bernafas menggunakan apa? Kulit lembab. Okay, sebenarnya patut ada satu lagi kan? Sepatutnya kita kat sini lah komen. Satu lagi ialah peparu, awak tertinggal. Contohlah macam tu kalau rajin nak menulis lah. Itulah saya kelemahan Google Docs ni, kita kena satu persatu. Sebab tu saya tak berapa pergi kepada Google Docs sebab sangat leceh. Okay, tapi kalau cikgu nak buat tak apalah. Ni okey, 3 soalan, oleh kerana satu salah kita bagi dia 2/3. Dan jangan lupa return. Okay, return kepada murid tu. Okay, return. Okay, ni caranya lah. Okay, nanti paparan pada murid tu dia akan nampak apa yang kita komen kat sini satu persatu. Okay, baik sekarang ni saya punya dah penuh atas ni. Okay, yang Afzan punya ni tak ada kan. Kalau saya return, mungkin kat sini kalau saya nak ni saya return kat sini lah. Jawapan mana Afzan? Betul lah macam tu. Jawapan awak mana? Macam tu. Mungkin dia boleh, nanti dia barulah itu, dia boleh hantar lagi sekali. Okay, kita return kat dia macam tu. Okay, baik saya padam sikit lah kalau tak nanti nampak penuh. Okay, boleh submit lagi lah. Kita nak tengok dia ada ke tidak kita hantar kat dia ni. Alright. Okay, ni tadi jawapan dia. Ni jawapan pada dia nampak ni tadi anak murid saya kan. Okay, dia kalau paparan dia nampak macam ni. Ni semua yang kita buat ni ada. Okay. Alright. Ni yang kita adalah. Alright, ni.
Baik, sekarang nak pergi kepada kita nak tengok yang turn in, berapa orang yang dah turn in. Okey, 2 resubmit 2 kali. Okey, kita pergi kat dia sini. Pergi kat murid ni. Seorang lagi tadi siapa? Anisha siapa tadi namanya? Okey, kita return kat dia. Bila kita return kat dia, nanti dia dapat lah. Tapi cikgu perhatikan tak, Google Document ni kena seorang-seorang cikgu ya, kena tanda. Sebab tu saya kan tak berapa berminat, bukanlah nak cakap sebab kena surat satu-satu. Sedangkan sebenarnya kita ada lagi apps interaktif interaktif quiz yang lagi senang kan, dia terus auto grading. Kita nak macam tu. Okey, itulah sekarang kita pergi kepada Google, kita pergi kepada Google Form. Okey, ni yang ketiga questionnaire. Lepas tu kita pergi ke, cikgu ni kita tutup dulu, kita pergi tempat baru. Okey, kalau ada masa. Okey, tadi mula-mula tadi apa tadi? Saya pergi questionnaire kan. Okey, lepas tu yang kedua kita pergi ke Google Docs. Nak tanda satu-satu. Tak naklah macam tu kan. Sebenarnya kita ada cara yang lagi mudah, iaitu kita pergi ke Google Form. Sebenarnya banyak lagi cikgu, bukan Google Form je. Boleh quizzes, boleh juga dalam yang ni yang auto grading yang saya pernah buat lah. Kahoot, live worksheet tak? Belum lagi lah. Tahu lah kalau cikgu dah pernah buat. Word wall pun saya tengok dia tak ada ni, tak auto grading. Tapi kita boleh masukkan saja. Baik, sekarang kita pergi classwork. Baik, kat mana kita nak buat Google Form tu? Kita pergi quiz assignment ni. Kenapa cikgu saya tak pergi assignment? Assignment boleh je, tapi dekat quiz assignment ni Google Classroom dia dah buat khas tau. Kalau cikgu tengok kat sini, dia dah buat khas untuk Google Forms, blank quiz kat sini. Dan dia memang khas untuk quiz sahaja. Jadi kalau kita klik dia, dia dah untuk settingnya memang dah siap-siap. Kalau biasa, saya tahu cikgu memang selalu buat Google Form ni. Google Form ni boleh kita buat bentuk kita nak sekarang ni kan kita biasa buat borang murid, borang makanan lah apa kan, semua kita guna. Yang ini untuk quiz. The quiz ni kat sini berbeza sikit sebab settingnya dia dah siap-siap, dia dah tick make this a quiz. Sebab tu kita terus pergi masuk kat Google Classroom. Kalau cikgu nak yang luar, contoh nak buat form lain, cikgu pergi biasa je. Okey, yang dekat luar tu kan. Okey. Kita buat yang Google Form. Google Forms. Okey. Okey, kita klik yang atas ni. Ni kalau kita nak buat, kita tak nak buat quiz. Kita nak buat Google Form biasa, nak buat soal selidik ke apa, pergi sini. Dan dia ada banyak template yang bagi lawa jugalah, kita boleh ambil. Dan dia ada dua ni, satu blank quiz. Yang blank quiz ni serupa sama macam yang kita nak buat dalam Google Classroom ni. Okay, dia dah setting siap-siap quiz. Yang blank ni khas untuk buat untuk buat borang. Okay, borang-borang lain. Ni yang saya dah pernah buat lah sebelum ni. Tapi itulah silapnya, saya buat dalam email personal. Bila email personal ni dia tak auto grading cikgu kena hati-hati sebenarnya. Mungkin satu hari mungkin akan datang, mungkin boleh ke, kita tak tahulah kan. Jadi puas juga saya nak masukkan yang kita dah buat yang lama-lama. Ni juga saya ada juga pakai kawan-kawan punya terima kasih kepada rakan-rakan guru yang sediakan soalan quiz Google Form yang memang bagus lah. Kita just copy je cikgu kalau dia buat dalam MOE memang kita terus masuk dalam Google Classroom kita. Okay, baik. Kita pergi balik kepada tadi. Macam mana nak buat Google quiz. Okay, tajuk masih lagi tadilah, organ pernafasan haiwan. Okay, jangan lupa tajuk atas. Okay, tajuk atas ni organ pernafasan haiwan. Okay, kat bawah ni organ pernafasan haiwan tahun 4 kan, kita letaklah tahun 4, tak nak letak pun tak apa. Okay, biasa atas ni ialah nama, kita akan buat nama. Okay, saya diminta untuk masukkan nama satu kelas lah supaya senang nak buat analisa. Cikgu. Jadi okeylah, kita ikutlah selalu saya buat short answer je macam gini. Jadi budak type nama. Type nama. Tapi bila dia buat ada nama seorang-seorang lagi senang. Okay, kita check box. Okay, dekat sini nama murid ni kita just copy saja. Kita ambil yang nama murid tadi kan. Nama murid kita tadi. Okay.
Okay, contohnya tadi kita ambil ID murid kan. Ni kita nak nama masukkan dalam Google Form. Okay, kita nak nama murid tu masuk dalam Google Form. Kita pergi dekat baik, kita ambil ni. Just copy, Ctrl V, Ctrl C. Okay, copy dan kita cari punya ni, kita pergi sini dan paste saja. Okay, sebab kita nak semua ada murid kita. Ni nama kita, namanya dah ada. Bagusnya Google Form ni nanti bila kat response ni kita boleh tengok murid yang dapat markah macam ni, kita boleh buat analisa cikgu. Okay, bila setting quiz saja kat sini dia ada answer key. Kat sini kita tak payahlah letak berapa markah sebab untuk nama, tapi dia wajib jawab. Bila wajib jawab kita buat required. Okay, ni wajib berjawab. Kata nanti dia akan, murid tu boleh berselang ke nombor soalan yang seterusnya. Okay, nama dah ada, kita nak buat soalan. Okay, kita nak buat soalan. Okay, soalan yang pertama. Okay, saya diminta untuk ajar cikgu-cikgu untuk buat snipping tool. Saya tahu cikgu dah buat snipping tool ni, sama je macam kita panggil apa? Kita sama je macam print screen cikgu, print screen. Cuma yang bagusnya dia betul-betul cantik lah kita ambil. Okay, macam mana nak dapat snipping tool tu? Kalau untuk Microsoft Windows, Windows 10, okay, dia ada dekat apps ataupun pergi je dekat sebelah bawah ni, kita type je snipping tool. Okay, bukan snipping cikgu, snipping tool. Okay, kita buka. Okay, apa yang kita nak ambil? Oh, saya belum ambil lagi dekat bahan GC Science ni. Saya nak ambil soalan. Okay, hari ni organ pernafasan haiwan kan? Okay. Kebanyakan kita agak leceh sikit lah kalau soalan-soalannya bentuk jadual kan, bentuk gambar. Jadi inilah peluang kita untuk kita crop. Okay, kita ambil snipping tool ni, kita pergi new. Okay, dia akan terus blur ni. Kita pergilah kat sini. Pilih padanan haiwan. Kita ambil soalan ni lah, kita ambil semua. Okay. Dia macam lari sikit. Kita ambil lagi sekali. No. Okay, kita bawah sikit sebab kita nak ambil tu. Leceh cikgu sebenarnya kalau nak ambil gambar kan best kalau kita ada macam ni. Snipping tu dah siap-siap. Okay, lagi sekali kita ambil snipping tools. Kita open. Okay, new. Okay, kita ambil soalan yang kita nak. Dan okay, kita save di kita boleh save as dekat desktop lah, senang kita nak cari. Okay, capture one boleh lah. Okay, kalau kita merasanya macam nak copy tempat biasa, kita just copy sini je. Copy, kita pergi tempat ni. Okay, contoh tempat sini kan dekat PowerPoint. Just paste saja macam tu. Okay, tempatnya cantik dia punya, kita crop tu elok-elok saja. Okay, balik semula tadi. Okay, untuk soalan soalan tadi, baik. Kita nak pergi dekat soalan GC tadi kan? Okay, mana tadi? Alright, sini. Macam mana kita nak masukkan soalannya? Kita pergi dekat ni, gambar. Okay, pergi dekat gambar. Kemudian kita upload dekat mana yang kita ambil tadi. Okay, kita ambil kat mana tadi? Okay, kita dekat ni kan? Dekat desktop kan? Okay, dekat desktop ni kita ambil capture one. Open. Bila soalan-soalan sains memang melibatkan gambar. Jadi memang kita perlukanlah tools macam ni. Dia sangat membantu kita. Okay, kita kecilkan boleh, nak besar boleh, okay, macam tu. Baik, kalau kita tengok kat sini lemak ABCD kat atas macam mana budak nak tick. Tak apa cikgu, dekat sini kita boleh buat. Ni A. Sini kita terus ambil lah add all terus A, B, C, D. Nanti budak pilih kat sini. Okay, answer key. Ni kita klik answer key, kita buat yang ini ialah 2 markah. 2 markah. Kemudian okay, kita buat kalau kita nak buat feedback dan jangan lupa kita punya ni jawapan yang mana yang ni. Dia kata pilih yang betul. Yang betul adalah spherical kan, B. Okay, sini dia akan tanda dan okay, tu cara ni. Saya tahu cikgu akan dah pernah buat lah. Required jangan lupa. Okay. Baik, sekarang untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua just tambah sini saja. Tambah. Okay, tambah macam tu. Okay, nombor 2. Okay, sekarang ni nombor 2 kalau tengok dekat soalan ni bentuk gambar. Bentuk gambar macam ni. Okay, gambar tak boleh copy paste macam tu ya. Jadi macam mana cara dia? Kita ambil
Okey. Okey, kita boleh browse. Okey, kalau ada dekat kita punya ni kalau ada dekat kita punya desktop, kita ambil sajalah. Contoh kita ambil gambar cacing, pernafasan cacing apa. Okey. Dan okey, lambat sikit cikgu. Maaflah. Sebenarnya banyak benda sebenarnya saya nak ajar petang ni, tapi masa amat mencukupi kita. Okey, required jangan lupa answer key. Answer key ni kita masih buat tadi ada 2 markah, ni pun 2 markah juga. Okey, yang ini kita boleh buat. Okey, kita tengok soalan dia tentang apa. Organ pernafasan haiwan ini adalah peparuh, insang, ni kan. Ini yang ni kita boleh untuk words kita boleh copy macam biasa cikgu. Okey, untuk words kita boleh copy. Kat sini je kita buat. Okey. Oh, sorry. Okey, sekejap Okey, ni kita Alright. Okey. Kalaulah macam ada masalah macam ini kan, cikgu jangan risau. Kita just nanti kita boleh delete. Okey. Nombor 2 ni tadi kita nak jawab ni kan. Okey, paste. Okey. Ni kita ambil balik soalan tadi. Browse. Okey, kita ambil cacing tadi lagi sekali. Okey. Ush, hati-hati. Okay. Alright. Yang ini tadi jawapan tadi spherical. Okay, kedua apa tadi? Peparuh. Kemudian cara seterusnya kulit lembap. Okay, kulit. Oh, dia pergi lari-lari pula dia. Okay, tak apa cikgu kulit lembap, peparuh, insang, dan satu lagi apa lagi saya tertinggal ni, spherical. Okay, spherical. Okay. Yang kat sini cikgu jangan lupa letak answer key. Okay, answer key dan markah, 2 markah, dan jawapan jangan lupa ni kulit lembap. Okey, dan jangan lupa. Baik, sekarang ni kita macam penat nak buat satu-satu persatu. Kita boleh copy paste cikgu Copy saja ni, duplicate dia. Bukan copy paste, duplicate banyak-banyak. Cuma kita just tukar gambar je nanti. Okey, macam tu. Okay, 1, 2. Yang ni tadi salah kan? Yang salah tadi tu kita boleh buang sebenarnya. Okey, yang salah ni tadi kita boleh ni. Kita tak nak kan? Sekejap cikgu. Dia ada cara dia ni. Okey. Okey, tak apa. Kita teruskan dulu kejap Yang ni tadi nombor 2. Lepas tu pergi ke bawah ni nombor 3 kan? Nombor 3 ni masih gambar cacing. Macam mana kita nak ubah gambar? Okey, ubah gambar. Nampak tak 3 titik ni? Kita just change sahaja. Change. Browse. Kita ambil gambar lain lah. Okey, contoh kita ambil gambar tadi dah, insang dah, ni dah, kita ambil ni. Okey, kemudian insert. Oh, dah 3:39. Sekejap 5 minit lagi. Oh, saya sebenarnya nak mengajar banyak lagi ni sebenarnya. Nak tunjuk. Okey, tak apa. Okey. Saya nak tunjuk macam mana nak setting last. Okey. Required. Jangan lupa cikgu. Okey, kalaulah kita nak reshuffle jawapan ni kan tadi kalau ikut jawapan semua sama, kulit lembap, peparuh, kita nak ubah. Kalau nombor 2 lain, nombor 3 lain jawapan, kita pergi klik 3 ni, kita buat shuffle option order. Nanti akan tukar. Okey, ni tadi jawapannya apa? Beruang kutub dia guna peparuh. Okey, kita klik peparuh. Okey. Ni dah salah kan? Okey. Answer key. 2 markah, kita klik peparuh. Ni kita tak nak. Okey, macam tu. Baik, macam mana nak ni buat kat budak ni. Okey, sense. Okey, kita pastikan ini penting cikgu. Saya nak cakap yang untuk auto grading ni, ni automatically ni memang kena buat. Okey, khas untuk tu barulah dia boleh auto grade.
Okey. Okey, kemudian dekat setting ni, paling penting kat setting. Okey, yang ini semua restrict ni restrict to MOE, ini paling penting. Dan satu lagi limit to one response. Ni cikgu tolong tanda. Kalau cikgu tak tanda mungkin dia tak auto grade. Ada sebabnya ya cikgu. Okey, kemudian presentation, ni kalau kita nak tengok nanti untuk response lah, sama ada bentuk graph bar ke apa, quizzes memang dia ni lah. Okey, dan terus save. Okay, dia terus saving dan dia akan masuk terus kepada classwork kita tadilah yang kita buat. Okay, yang kita buat tadi yang masa awal-awal, okay, dalam GC kita ni. Okay, ini soalan kan? Okay. Okey, masih lagi JC. Okey, dekat mana tadi kita pergi? Dekat organ pernafasan, kita masuk dekat classwork tadi kan dekat Google Form. Okey. Tadi kita pergi dekat quiz assignment tadi kan Okey, sorry. Okey. Okey. Yang paling penting cikgu dia mesti ada grade inputting ni. Lepas tu kita buatlah nanti tajuk dia tadi, organ pernafasan apa semua tu kan. Okey. Baik, sekarang cikgu saya sebelum ni dah 3:41 cikgu saya nak tunjuk yang mana yang saya punya bahan kenapa tak boleh ni cikgu tak boleh auto grading. Okey, dekat GC Science ni. Okey, cikgu tengok sini dekat grades. Okey. Ada yang markah, okey, sedangkan budak tu dah jawab, dia terus terang pada saya dia dapat ni dekat Google Form ni lah 100 ni kan. Okey, yang ini sebenarnya tak auto grade. Tak auto grade. Kenapa? Dekat atas ni dia tak ada import grades cikgu kat sini. Tu cikgu nak tengok sebab bila saya tengok balik rupanya saya buat dalam email personal. Dia kena buat kalau nak untuk Google Form ni kita pakai ini jugalah. Kita mesti guna MOE. Okey. Kalau yang betul-betul ada contoh okey, yang mana ada organ okey. Ni haiwan vertebrata ni. Yang ini silap saya, yang ini yang saya buat dalam MOE. Macam mana nak tahu dia auto grade? Kat sini ada import grades. Okey, bila kita klik kat sini import grades, kalau kita buat markah tu 10 lah ada dekat sini. Dan kita tak perlu tanda-tanda lagi macam Google Document macam tadi. Satu persatu kita kena tanda kan. Agak melecehkan lah. Ini terus ada macam ni. Ni murid dah graded kan. Okey, just klik berapa dan nanti kita akan return. Ni dia tak biru ni, sepatutnya return. Nampak tak? Dia terus auto grade dengan kita punya markah untuk quizzes lah. Okey, saya rasa cukuplah setakat ni. Ini pun dah 3:43, sepatutnya saya sampai 3:30 sahaja. Okey, saya kembali kepada moderator, Cikgu Nurul. Okey, baik. Ya Allah, Masya Allah, sangat jelas betul tak penonton penerangan daripada Cikgu Asiah kita. Saya berasa macam mudah je penerangan beliau. Okey, baik. Saya open kepada soalan. Jika para penonton ada sebarang persoalan, para penonton boleh typekan di ruangan chat ini dan saya akan ajukan kepada penceramah kita, Cikgu Nur Asiah binti Abu Bakar. Nursiah nama saya. Cikgu maaf, Cikgu Nursiah. Dan dekat komen semua memberi feedback yang baik. Terima kasih atas perkongsian daripada Cikgu Felina Sirat Nagur. Cuma itulah masa tak sempat. Saya kalau dapat dah saya nak 1 jam tau untuk ni. Barulah kata orang dapatlah. Untuk Google Form saja sebenarnya banyak sebenarnya boleh belajar tau sepatutnya. Cuma tak sempat lagi ni kan. Tak apalah. Okey. Kita boleh explore sendirilah sama-sama.
Ya, betul. Dan mungkin daripada Cikgu Hafizah Ali, seronok sangat, harap dapat sambung lagi dan nanti kami akan usulkanlah kepada pihak PPD Kota Tinggi sebab ni baru Google Classroom untuk guru sains siri 1. Jadi nantikan untuk siri yang kedua pada masa yang akan datang. Okey, dan saya mewakili pihak penganjur nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nursiah binti Abu Bakar dari SK Bandar Kota Tinggi Johor atas perkongsian kepada kita semua bertajuk Google Classroom untuk guru sains. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nursiah. Dan saya baca dekat komen sini ada daripada mana saya nampak ada satu komen tadi. Daripada Cikgu Ida Rohayu binti Muhammad Yusuf. Itu rakan guru saya tu, rakan satu sekolah tu. Okey, terima kasih juga kepada para penonton yang mengikuti kami pada hari ini. Okey, baik, saya akan buat sesi penutupan dan terus bersama kami lagi pada hari esok 17 Mac 2021 hari Rabu jam 2.30 petang hingga 3.30 kita akan berwebinar kalau macam hari ini sains dan esok Google Classroom untuk guru matematik siri 1 bersama dengan pembentang kita iaitu Cikgu Sueli binti Selamat. Dan untuk para penonton terus bersama kami lagi pada esok hari jam 2.30 petang. Okey. Seperti biasa, sebelum saya memberikan pautan link kehadiran, saya akan bacakan dahulu panduan untuk mengisi borang pendaftaran dan juga untuk memaklumkan kepada para penonton bagaimana perjalanan siri webinar anjuran bersama sektor pembelajaran PPD Kota Tinggi Johor dengan bersama KTGFE Team dan Tim E-Didik Malaysia. Okey, baik. Saya akan berikan pautan link di ruangan chat dan suka untuk saya ingatkan bahawa link kehadiran saya akan buka selama 10 minit. Saya ulang. Link kehadiran saya hanya akan buka selama 10 minit. Namun jika ada sebarang permasalahan berkaitan dengan pendaftaran, para penonton boleh merujuk kepada Encik Jaafar bin Atan di PPD Kota Tinggi Johor. Okey, baik. Dan juga kami tidak menganjur orang kata apa memohon dan sebaik para penonton supaya tidak menyebarkan pautan link kehadiran ini di luar YouTube Live. Maksudnya memberikan link kehadiran kepada individu yang tidak mengikuti webinar ini secara langsung. Dan jika para penonton didapati berbuat sedemikian, penganjur tidak akan teragak-agak untuk membatalkan pendaftaran para peserta di dalam SPL KPM. Jadi cikgu-cikgu mohon untuk kita semua jaga integriti kita. Okey, baik. Apabila saya berikan pautan link kehadiran, para penonton akan pergi kepada paparan Google Form. Yang pertama sekali, para penonton diminta untuk isikan alamat email yang aktif. Tak kisahlah apa-apa email sekalipun, sama ada email personal ke, email MOEDL ke, ataupun email e-didik ataupun apa jua sebarang email, pastikan adalah email yang aktif. Yang kedua, taipkan nama penuh dengan huruf besar. Yang ketiga, isikan nombor kad pengenalan dan juga nombor telefon bimbit yang ditaip tanpa sempang. Okey, dekat sini bagi para peserta ataupun guru-guru yang mengikuti kami di dalam daerah Kota Tinggi, maksudnya guru-guru ini berkhidmat dalam daerah Kota Tinggi, para peserta hanya diminta untuk pilihkan nama sekolah anda di bahagian kod dan nama sekolah dan tinggalkan kosong di bahagian nama sekolah luar daerah Kota Tinggi. Saya ulang, untuk para peserta ataupun guru-guru di daerah Kota Tinggi, para peserta diminta hanya untuk pilihkan nama sekolah anda di dalam bahagian kod dan nama sekolah dan tinggalkan kosong di bahagian nama sekolah luar daerah Kota Tinggi. Namun pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat sebelum klik kepada submit. Walaupun masa yang diperuntukkan hanya 10 minit, tapi pastikan semak dahulu terutamanya di bahagian nombor kad pengenalan supaya untuk memudahkan pihak penganjur membuat pendaftaran di dalam SPL KPM.
Okey, untuk para peserta ataupun guru-guru yang berkhidmat di luar daerah Kota Tinggi namun mengikuti kami, para penonton diminta untuk tinggalkan bahagian kod dan nama sekolah dan tuliskan nama sekolah anda di bahagian nama sekolah luar daerah Kota Tinggi. Seperti contoh yang tertera di skrin iaitu saya typekan nama sekolah saya iaitu SK Kampung Syafi'i Pahang. Dan seperti biasa sebelum kita klik kepada submit, pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat terutamanya di bahagian nombor kad perkenalan. Okey? Ini merupakan okey. Kemudian para penonton akan pergi kepada paparan seperti ini. Terima kasih. Sistem pendaftaran SPKM dalam proses penyelenggaraan, harap maklum. Okey, baik. Untuk pendaftaran siri webinar kita pada hari ini, para penonton diminta hanya untuk mengisi di dalam Google Form kerana sistem SPKPM dalam proses selenggara. Namun, pendaftaran para peserta tetap akan diuruskan oleh pihak penganjur. Cuma para peserta diminta untuk mengisi maklumat dalam Google Form, terutamanya di bahagian nombor kad pengenalan, pastikan diisi dengan betul. Okey, baik. Dan juga untuk para penonton untuk join grup Telegram kami @the5kt. Okey, saya sengaja lengahkan masa. Okey, ini merupakan link pendaftaran. Para penonton boleh type di enjin carian bit.ly/ppdkt 16 Mac 2021. Saya ulang, boleh type di enjin carian bit.ly/ppdkt 16 Mac 2021 ataupun para penonton boleh scan kepada QR code yang tertera di skrin ini. Okey, baik. Sekarang ini menunjukkan pukul 3.50 petang. Jadi saya akan tutup portal link kehadiran tepat jam 4 petang. Okey? Saya minta untuk para peserta sama ada boleh scan kepada QR code yang tertera di skrin ataupun boleh type di enjin carian bit.ly/ppdkt 16 Mac 2021. Okey? Okay, dan saya mewakili pihak penganjur iaitu Sektor Pembelajaran USTP TPD Kota Tinggi Johor ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian para peserta yang mengikuti kami secara langsung pada hari ini dan juga kepada penceramah kita yang sudi berkongsi dengan kita semua. Dan kami berharap juga semoga setiap perkongsian ataupun anjuran webinar ini memberi manfaat kepada para penonton. Okey? Saya ulang lagi sekali untuk portal kehadiran, para penonton boleh type di enjin carian bit.ly/ppdkt 16 Mac 2021 ataupun boleh scan kepada QR code yang tertera di skrin ini. Dan saya akan tutup portal link kehadiran tepat jam 4 petang. Okey? Dan juga suka untuk saya ingatkan kepada para peserta untuk join grup Telegram kami iaitu @the5kt. Saya ulang, untuk join grup Telegram kami @the5kt kerana sebarang info berkaitan dengan siri webinar akan disampaikan di dalam grup Telegram ini. Okey, boleh share sahaja di Telegram @the5kt. Okey. Jadi isikan juga portal link hadiran. Okey, baik, saya mewakili pihak penganjur ucapkan terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi pada esok hari. Okay, bye. Assalamualaikum. Hai. Salam.